8 Julai 2020 kenyataan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan Tinggi yang mengumumkan pembukaan kampus secara berperingkat daripada Julai sehinggalah pembukaan sepenuhnya pada Oktober. Dan saya secara peribadi rasa itu satu pengumuman yang sangat besar, memberikan kesan pada mahasiswa. Tetapi tetamu kami hari ini nampak gaya menyatakan itu satu pelaksanaan, satu tindakan yang baik. tak tahu apa nak komen. Betul Ivan. Sebenarnya saya sendiri pun berpegangkan prinsip itu adalah peluang yang terbaik. Kerana sebelum ini banyak mahasiswa mengeluh katanya online kelas ni tak best. Tak proaktif langsung kalau nak buat pun. So kita lebih prefer untuk berada satu sesi pembelajaran yang dalam konteks secara bersemuka. Kan? So malam ini menariknya sebab kita ada student UKM, kita ada wakil pimpinan UIA dan juga daripada UiTM Shah Alam akan bincangkan tajuk hari ini. Faiz, iaitu dah nak buka kampus dah guys. Ya, balik kampus. Okay. So macam bila kita kata pasal IPT ni kan, ayalah sebenarnya saya tertarik satu quote ni kan, saya nak share quote ni. Mana dia kata IPT mulai dibuka Oktober berpaling tadah. So hati dilindung suka, perasaan bercampur gundah. Ini bila katanya kan saya suka quote tu. So bila kita cakap pasal IPT ni semua nak buka semula, tapi bila kerajaan dah buka, responnya berbagai. Dan kita akan kupaskan topik ini bersama dengan tetamu kita di studio yang kita ada pada hari ini. Kita ada Muhammad Ika Daniel yang merupakan Esko Akademik Kesatuan Pelajar dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Irfan. Dan akan bersama dengan kita dalam talian sebentar nanti ialah saudara Khairul Faiz Rosdi, penolong naib yang dipertua Jabatan Kebajikan Mahasiswa Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Shah Alam. So Ika, awal ini apa betul kampus suka buka kampus? Dia bukan suka duduk rumah ke? Okey. Pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bernama TV kerana mengundang wakil dari Kesatuan Pelajar UIM untuk memberikan respon kepada satu tajuk yang hangat diperbincangkan ini. Bagi saya, di peringkat Kesatuan Pelajar UIM, prinsip yang kami gunakan adalah normally biasa kita panggil adalah pemerkasaan mahasiswa. Dan dalam agenda pemerkasaan mahasiswa, kami mendepani suara akar umbi daripada pelajar dalam apa-apa pun isu kebajikan akademik mahasiswa. Jadi sepanjang dari pelaksanaan tempoh kawalan pergerakan dari bulan Mac hingga ke bulan Jun sekarang, kita ada PKP pemulihan. Ada beberapa siri kaji selidik ataupun survey yang kami telah jalankan, di mana survey-survey ini amat disambut baik oleh pihak pentadbiran UIM kerana matlamat student empowerment itu sendiri. Dan responnya? Yes, dan responnya berdasarkan survey pada baru-baru ini, berdasarkan respon daripada kenyataan dikeluarkan oleh Menteri sendiri, daripada 5,027 orang pelajar UIM yang telah mengisi kaji selidik tersebut, seramai 85% bersetuju agar waktu terbaik untuk pulang ke kampus ialah pada semester 1 2020-2021. Ada dinyatakan apakah alasan itu masa terbaik bukan Januari 2020? Ada beberapa alasan ataupun concern yang diutarakan oleh mahasiswa. Paling ketara adalah tentang keselesaan mereka untuk menjalani online learning ataupun di peringkat UIA kita panggil sebagai Emergency Remote Teaching and Learning, ERTL. Jadi concern pelajar adalah berkenaan tentang kesediaan mereka untuk menjalani online learning adalah dari segi persiapan fizikal, contohnya kemudahan dari segi komputer riba, internet dan sebagainya, kerana ini merupakan isu yang sangat besar, terutamanya di UiAM sendiri. Jadi kebanyakan mereka yang bersetuju untuk pulang ke kampus adalah mereka yang mengalami masalah-masalah tersebut, iaitu akses kepada kemudahan pengajian lah. Okey, baik. Bila kita kata nak akses, sebenarnya nak buka IPT ni dulu, kalau kita balik pada Mei dulu, sewaktu diumumkan kita nak buat kelas online, bermacam-macam keluhan, kata masalah coverage, masalah kat rumah tak best lah apa semua kan. So kerajaan dah dengar keluhan siswa itu. So hari ini mengambil keputusan untuk buka semula IPT. Tapi bila dah buka semula IPT, keluhan masih lagi ada. Boleh komen? Betul, saya bersetuju dengan kenyataan tersebut, di mana concern pelajar ada yang kekal, contohnya seperti macam saya katakan, yang bersetuju adalah mereka yang memerlukan akses, tapi yang tidak bersetuju adalah yang berkaitan tentang masalah kewangan, kos untuk pulang, terutama daripada pelajar daripada Sabah dan Sarawak. Dan
paling utama adalah international students ataupun pelajar antarabangsa. Kerana kita tahu bahawa peratusan pelajar antarabangsa adalah paling tinggi di Universiti Islam Antarabangsa. Jadi mereka mempunyai perspektif yang berbeza untuk kita lihat, di mana pada waktu online learning itu diperkenalkan, isu akses adalah isu utama. Tapi apabila pulang ke kampus, masalah kos adalah masalah yang pertama. Kita akan bagi ruang pada Ika untuk berkongsi lebih lanjut dan jelaskan dua perspektif beza tu. Tapi saya nak pergi kepada Khairul Faiz Rosdi kita di dalam talian. Faiz, tadi sebut oleh Ika tadi bahawa sambutannya pelbagai dan ada yang menyuarakan ketidaksetujuanlah kerana masalah akses internet. Kita nak tanya orang Ganu sendiri ni. Macam mana student-student UiTM dan juga mahasiswa secara umum di Terengganu, sama ada mereka ni memang nak pergi universiti, nak balik kampus ke ataupun masih nak stay di kawasan, di kampung masing-masing? Okey, terima kasih. Pertama sekali saya ucapkan kepada Bernama TV kerana sudi menjemput saya, wakil kepada MPP UiTM Shah Alam ke dalam sesi diskusi kita pada malam ini. Okey, berbalik kepada soalan yang ditanya sebentar tadi, saya rasa rata-rata mahasiswa sama saja di mana-mana universiti. Begitu juga dengan di UIA, di mana kita juga melalui perkara yang sama. Dan di peringkat UiTM Shah Alam, baru-baru ini juga kita telah mengadakan survey di kalangan pelajar dan ada yang bersetuju untuk terus mengekalkan pembelajaran secara atas talian dan ada juga yang bersetuju untuk pulang ke kampus. Pun begitu, pada 8 Julai yang lalu, Datuk Naib Chancellor UiTM telah mengeluarkan satu kenyataan di mana UiTM akan menjalankan mood pembelajaran kepada dua mood pembelajaran, iaitu secara fizikal dan juga kepada secara atas talian. Ya, Faiz, kalau dan hal ini kita juga boleh komen soal itu, sebelum kita masuk kepada mood pembelajaran tu, kita nak fokus kepada mood mahasiswa dulu. Tadi dia sebut tentang servis, ada yang setuju untuk balik, ada yang setuju untuk kekal dalam talian. Kalau boleh kongsikan pecahannya itu, 50-50 ke, 70-30 ke? Okey, pecahan dia sama rata dan seperti saya sebutkan tadi bahawa Datuk Naib Chancellor telah menyatakan untuk melaksanakan dua mood pembelajaran dan dua mood pembelajaran ini sangat disambut baik oleh mahasiswa UiTM. Mereka inginkan ada pembelajaran secara fizikal dan ada pembelajaran secara atas talian. Yang pengajian dalam talian itu, yang pengajian dalam talian itu maknanya siapa yang tak nak pulang ke kampus boleh terus berada di kampung masing-masing dan siapa nak pulang boleh pulang ke kampus atau bagaimana, Faiz? Ianya bergantung kepada keputusan pihak fakulti masing-masing. Contohnya kalau pihak fakulti menyatakan bahawa okey, kursus ni perlu dibuat secara fizikal. Jadi pelajar-pelajar ini perlu pulang ke kampus. Kalau pihak fakulti menyatakan okey, pelajar ni bagi kursus ini perlu menjalankan pembelajaran secara atas talian. Jadi mereka perlu menjalani pembelajaran secara atas talian. Okey, baik. Dua persoalan. Satu, bila kita bercakap mengenai pulang kan, isu sekarang ialah rumah sewa. Itu satu, rumah sewa. Dua, bila kita cakap pasal ODL ini sendiri, ada yang mengatakan kerajaan sepatutnya mengumumkan sehingga diberitahu kelak, berbanding mengumumkan kita akan buat ODL tu sehingga 31 Disember 2020. Sebagai seorang yang berautoriti untuk menyuarakan itu, apa komen anda? Okey, sebenarnya pandangan saya ialah pihak kerajaan juga sepatutnya tidak mengeluarkan satu kenyataan yang baru-baru inilah yang menyatakan pembelajaran secara atas talian perlu dilaksanakan sehingga 31 Disember akhir tahun ini. Kerana bila telah dikeluarkan satu kenyataan itu, maka perancangan student ni ada pelbagai perancangan lah. Contohnya kepada pelajar yang tinggal di rumah sewa. Jadi bila mereka tahu pembelajaran secara atas talian ini akan terus kekal sehingga akhir tahun ini, jadi mereka ambil keputusan untuk terminate daripada rumah sewa berkenaan. Jadi keputusan ataupun apa yang KPT keluarkan baru-baru ini ialah satu statement yang agak mengejutkan juga kepada pelajar sebenarnya.
Tapi kita dah berbaki ada lagi 3 bulan. Tempoh itu agak panjang juga sebenarnya. Seolah-olah cuti SEM. Jadi kenapa perlu kita persoalkan tempoh yang diberikan oleh kementerian? Okey, tetapi terima kasih atas soalan berkenaan. Kita perlu melihat juga untuk pelajar yang tinggal di rumah sewa ini, kerana untuk mencari rumah sewa dalam tempoh yang agak pendek ini adalah amat sukar, terutamanya lagi kepada pelajar-pelajar yang berada di tahun akhir. Kalau di tahun akhir ini mereka hanya tinggal di rumah sewa hanya untuk 6 bulan saja. Tetapi kalau dalam kontrak dinyatakan perlu sewa sehingga 1 tahun, 2 tahun. Jadi perkara inilah yang akan satu kerisauan kepada pelajar-pelajar sebenarnya. Ya, itu pandangan daripada Faiz. Kalau kita balik kepada IKA, kalau saya petik daripada kenyataan Yang Mohd Menteri, dia kata pelajar dipohon untuk buat persediaan yang diperlukan mulai sekarang. Masa 3 bulan. Masa saya tak setuju sebenarnya. 3 bulan tu bukanlah satu masa yang kondusif untuk khususnya bagi mereka yang tamat kontrak, dah burn deposit. Tapi pelajar UiA walaupun sebab banyak yang tinggal di luar kan, bukan dalam mahalah dalam UiA. Apa respon pelajar? Sebenarnya saya rasa keadaan ataupun situasi mungkin sedikit berbeza antara UiTM dan juga UiAM. Kerana di UiAM pelajar masih lagi boleh tinggal dalam kawasan mahalah ataupun kediaman sehingga ke tahun 4, sehingga ke tahun akhir. Jadi sebenarnya kebanyakan pelajar berada di dalam kampus berbanding di luar kampus. Tapi tadi sebut 4,000 sahaja dalam yang selebihnya di luar. Yes, 4,000 dia dalam. Maksudnya status mereka bertukar selepas tempoh PKP. Maksudnya selepas tempoh PKP ada yang memilih untuk duduk di rumah dan juga ada yang memilih untuk duduk di kampus. Ada juga yang membuat permohonan untuk pulang ke kampus tapi tidak diluluskan. Jadi kalau boleh untuk saya masih belum nampak gambarannya. Sebelum PKP, berapa banyak duduk di mahalah, berapa ramai duduk di rumah sewa? Sebelum PKP kita tidak mempunyai nombor yang spesifik daripada Residential Service College, tetapi peratusan rationya majoriti ni berada di dalam kampus berbanding di luar kampus. Kerana kemudahan itu diberikan sehingga mereka tamat pengajian. Dan selepas PKP yang berada di dalam kampus adalah 4,000 orang. Daripada 20,000. Yes, betul. Sebab ada permohonan yang tidak diterima oleh peringkat universiti dan juga ada yang diterima. Dan mostly dan kebanyakan yang diterima adalah mereka yang tertakluk di bawah kategori-kategori yang dikeluarkan oleh KPT, contohnya pelajar postgraduate, sarjana ataupun pelajar mempunyai masalah akses, termasuklah pelajar-pelajar di tahun akhir. Sebenarnya buka kampus Oktober ini ada lagi 16,000 yang tak ada penempatan dalam mahalah. Yes, betul. So itu isu besar kan? Itu bukan satu isu besar, tetapi pada setiap academic semester kita mempunyai pre-registration di peringkat Residential College dan pihak UiA mereka mempunyai satu kapasiti kerana jumlah kolej kediaman itu boleh menampungi jumlah pelajar yang ada. Namun begitu, pelajar-pelajar yang tinggal dalam kampus masih lagi melebihi pelajar-pelajar di luar kampus. Kerana pelajar-pelajar di luar kampus adalah kebanyakannya mereka yang duduk di sekitar kawasan UiM ataupun mereka yang menjalani latihan industri. Tapi Ika sebut tadi permohonannya ditolak. Permohonan ditolak. Kami telah bincangkan perkara ini dengan pihak pentadbiran UiM kerana respon yang kami dapati ialah mereka mempunyai satu jumlah pelajar yang mereka perlu patuhi, berapa jumlah pelajar yang perlu ada. Jadi setiap kuliah kami di peringkat Kesatuan Pelajar UiM dan di peringkat Pejabat Pendidikan sendiri, kami telah memberikan kapasiti kepada Persatuan Mahasiswa setiap fakulti untuk mereka menjalankan kajian selidik yang tersendiri. Jadi setiap daripada mereka diberikan satu kapasiti untuk mereka mengumpulkan nama pelajar-pelajar yang ingin pulang ke kampus dan kemudian nama-nama ini akan dibentangkan di pihak pentadbiran kuliah. Dan pihak pentadbiran kuliah perlu mengusulkan nama-nama tersebut kepada pejabat pendidikan di peringkat UiM sendiri. Tapi sekali lagi kesimpulannya ialah majoriti akan duduk di luar, tak boleh duduk dalam kampus. Kebanyakannya untuk tempoh yang sekarang ini dia memang betul, tetapi untuk tempoh pada bulan Oktober, jika mereka akan membuka kampus pada bulan Oktober, satu mekanisme baru iaitu mekanisme seperti biasa pendaftaran pelajar melalui sistem pre-registration mahalah. Baik, ini sistem yang biasa. Tali yang tidak bergantung tidak bertali kalau saya simpulkan. Tapi apa kita rehat dulu selepas dan kita akan kembali selepas ini untuk bincangkan lebih lanjut dan kita, daripada Saudara Faiz akan kongsikan tentang apakah plan daripada pihak MPP yang saya kira menarik untuk kita dengar bersama. Apapun kembali selepas ini di Darah Muda.
Kembali ke Darah Muda masih lagi bicarakan tentang nasib mahasiswa yang akan kembali ke kampus apabila dibuka sepenuhnya pada Oktober 2020 ini. Betul gembira atau tidak, kita akan masih lagi kupaskan kalau di blog yang pertama tadi, Irfan macam nak bash lagi. Kan, tapi itulah orang kata isu-isu yang berbangkit adalah mengenai kos, mengenai penginapan dan juga pengangkutan. Baru-baru ini pun kita bercakap baru je diarahkan untuk mengosongkan universiti, college kan. Lepas tu tiba-tiba keluar satu kenyataan boleh masuk pula bulan 10. Dah muncul satu lagi isu kan. Jadi mungkin untuk soalan seterusnya ni kita nak bersama-sama dengan tetamu kita di Skype, Khairul Faiz Rosdi ataupun Faiz. Hello Faiz. Ya, saya. Kita bercakap dengan pasal mengenai penginapan. Khususnya tadi kita menyertai rumah sewa kan. So bagaimana pihak UiTM sendiri berhadapan dengan situasi ini? Okey, pertama sekali saya nak sentuh sedikit mengenai isu college di UiTM, di mana kalau UiTM sebelum ni mereka menyatakan bahawa mereka akan memberi hanya 50% saja pelajar yang masuk ke college pada bulan Oktober ini. Tetapi baru-baru ini MPP telah mengadakan perjumpaan dengan pihak pengurusan eksekutif tertinggi UiTM dan meminta membuka 100% college untuk pelajar UiTM. Jadi untuk pelajar di college kita tidak ada masalah, cumanya di peringkat rumah sewa. Dan apa yang kami telah laksanakan di peringkat MPP ialah kami akan membuat satu cadangan kepada pihak eksekutif UiTM untuk kita membuat satu modal rumah sewa UiTM di mana penyewa-penyewa UiTM di sekitar UiTM perlu berdaftar dengan pihak UiTM. Adakah itu terpakai untuk UiTM Shah Alam je ke atau ke semua cawangan UiTM? Setakat ini dalam perancangan untuk di UiTM Shah Alam saja. Jadi melalui sistem berkenaan akan memudahkan jika ada permasalahan pada masa akan datang yang melibatkan dengan penyewa rumah sewa ini. Sebab kita tahu bahawa bila tidak ada satu connection antara penyewa rumah sewa dengan pihak UiTM, jadi ianya amat menyukarkan pihak UiTM untuk mengadakan satu perbincangan dengan pihak penyewa rumah kerana kita tidak ada satu connection. Jadi melalui satu sistem yang kita akan bangunkan nanti, ianya akan memudahkan penyewa rumah sewa untuk akses dengan pihak UiTM. Di samping itu juga kita di peringkat MPP kita sedang dalam rancangan untuk kita mengumpulkan penyewa-penyewa rumah sewa ini untuk kita adakan satu sesi perbincangan dengan mereka supaya pelajar-pelajar UiTM Shah Alam yang ingin masuk ke yang ingin memulakan sesi pembelajaran nanti dapat dibantu untuk masuk ke rumah sewa nanti. Ya Faiz, saya kira itu idea yang baik. Tapi kalau saya kembalikan Faiz, tapi saya nak habiskan isu tadi dengan Ika tadi. Tapi at the end kesimpulannya ialah ada isu untuk pelajar yang nak masuk kampus tapi tak boleh ketika buka Oktober 2020 ni. Betul ya? Betul. So that's the issue. Betul. Maknanya akan berhadapan dengan isu kos sebab ramai yang nak apply duduk di Mahala tak dapat, belum tentu dapat. Belum tentu. Kalau tak dapat, dia pun kena duduk di luar. Itu betul, tetapi kita kena ambil kira bahawa pembukaan universiti secara total bermaksud universiti sendiri mempunyai kapasiti untuk menampung jumlah pelajar tersebut. Jadi kebanyakan pelajar mereka memang sudah mempunyai kolej kediaman sebelum tempoh Perintah Kawalan Pergerakan dan nama mereka sudah berada dalam sistem. Sama ada mereka merupakan penuntut leave in campus ataupun leave off campus. Jadi pelajar-pelajar yang akan leave on campus, mereka akan secara automatik boleh dapat semula kolej kediaman berdasarkan sistem pre-reg yang kita ada. Saya nak bangkitkan dua soalan tapi saya minta jawab satu je. Yang pertamanya ialah mana bergantung, tak tentu mana boleh jadi, boleh tak jadi. Kalau tak jadi, ramailah dia di luar. Kalau jadi, okeylah dapat dalam. Tapi isu yang paling besar ialah mahasiswa tu sendiri, kami nak bersedia, nak bawa barang, nak kemas. Tak tentu lagi nak masuk. Belum tentu tengok kena deny, akses tak diberikan, kena cari rumah sewa pula di luar. Apa persiapan MPP? Kesatuan Pelajar UiM. Yang pertama sekali, seperti mana yang saya katakan tadi, apa-apa pun isu kebajikan akademik mahasiswa, kami tidak bercakap
atas kapasiti kami sendiri. Apa yang kami cakap ialah berdasarkan analisis yang kami dapat daripada soal kaji selidik. Mungkin apa concern yang diberikan oleh saudara Irfan tadi, itu adalah concern saudara Irfan dan mungkin concern beberapa student UIM. Tapi data yang kami perolehi memberikan gambaran ataupun realiti yang agak berbeza. Tapi data itu masih ada dua bahagian, bersetuju dan tak bersetuju. Betul. Sebagi mereka yang walaupun minoriti, 10%, 1,000 orang. Ya, tapi betul. ni nasib mahasiswa semua orang yang mengundi saudara betul. sebagai peserta pelajar. secara rumusannya, apa yang saya dapat bagikan, manakala Saudara Irfan memberikan dua pendapat yang berbeza. Yang pertama adalah yang mereka yang bersetuju, mereka yang mempunyai masalah akses seperti yang saya katakan tadi, dan mereka yang tidak bersetuju adalah pelajar-pelajar international terutamanya, kerana mereka mempunyai masalah dari segi mungkin negara mereka tidak memberikan keizinan untuk mereka pulang semula ke kampus. Jadi ini merupakan satu isu yang kita akan memberikan perhatian yang khusus dan juga untuk membawa concern tersebut kepada pihak pentadbiran universiti. Kerana daripada survey yang kami jalankan baru-baru ini, itu baru sahaja di peringkat ramai bersetuju. Itu yang pertama. Dan keduanya, apa yang kami perlu buat ialah untuk membentangkan dapatan daripada survey itu kepada peringkat pentadbiran universiti. Baik, jelas sekali. Terima kasih. Kalau boleh saya kembali pada Faiz tadi. Faiz, kenyataan daripada yang bawa menteri antaranya mengatakan bahawa akhirnya sebagai aset pentinglah memastikan kelangsungan dan kegemilangan negara masa depan aspek pendidikan dan kesejahteraan pelajar APT sentiasa diberikan keutamaan. Tetapi persoalan yang saya ingin bangkitkan, bagaimana pula dengan kepentingan suara mahasiswa? Langsung tak ada perbincangan dengan MPPK. Saya yakin bahawa keputusan KPT itu baik, tetapi tinggal lagi tak ada bersama dengan mahasiswa itu. Betul. Komen akhir dan juga nasihat kepada kawan-kawan yang akan balik semua ke kampus. Sediakan. Okey, terima kasih atas soalan berkenaan. Okey, keputusan yang dibuat oleh pihak kerajaan ini, saya kira mereka sebenarnya mendengar suara-suara mahasiswa ni. Sebab pada permulaannya mahasiswa ni memang mempunyai permasalahan daripada segi pembelajaran secara atas talian. Kerana tidak ada akses internet, masalah surrounding yang tidak kondusif. Jadi hal itu yang pelajar-pelajar ini yang membuatkan mereka menjadi bermasalah dalam mereka menjalani pembelajaran secara atas talian itu. Jadi perkara itu disuarakan kepada pihak kerajaan dan begitu juga di peringkat FPP. Kita menerima pelbagai keluhan, resahan daripada student berkenaan hal berkenaan. Dan saya fikir apa yang Kementerian Pengajian Tinggi laksanakan ini adalah sebenarnya satu langkah yang tepat sebenarnya pada masa yang sesuai, sebab memang ramai mahasiswa yang mempunyai permasalahan untuk pembelajaran secara atas talian ini. Dan keputusan saya kira itu mana konklusinya adalah tindakan yang tepat di peringkat Faiz. Faiz. Okey. So kalau tadi kita dah bercakap dengan Faiz. Terima kasih Faiz di atas ulasan itu. Akhirnya saya kira banyaklah isu yang berbangkit, tapi isu ini isu kos. Saya yakin bahawa mahasiswa juga dah boleh buat pilihan yang baik. Tinggal lagi persediaan itu. Selamat pulang ke kampus pada Oktober ini. Dan setakat itu sahaja daripada kami. Faiz, ada kata akhir? Tak ada apa-apa. Kalau soal kos itu semuanya kena terserah pada diri sendiri lah kan. Beberapa 3 bulan ini pandai-pandai lah fikirkan macam mana kita nak settlekan. Bukan kerajaan tidak membantu, kerajaan sedang membantu. Semuanya terserah pada diri sendiri. Jumpa esok Darah Muda bicarakan tentang rukun negara. Saya Faiz Arif. Dan saya Irfan Faruqi. Darah Muda ini suara orang muda.